Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sama-sama membincangkan tentang kertas soalan sebenar bagi mata pelajaran sirah tahun 2017. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama melihat soalan sirah tahun 2017 bahagian yang pertama. Soalan 1 hingga 10, iaitu 10 markah. Soalan 1 hingga 10 ini arahannya ialah bulatkan jawapan yang betul. Bulatkan jawapan yang betul. Soalan yang pertama. Wanita pertama memeluk Islam ialah Sayyidatina. Jadi dekat sini ada 4 pilihan jawapan. Mari kita lihat. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, Sayyidatina Hafsah. Yang ketiga, Sayyidatina Ummu Habibah. Dan yang keempat, Sayyidatina Aisyah. Kesemua nama-nama yang terdapat di sini adalah nama-nama Ummahatul Mukminin, iaitu isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keempat-empat nama ini, Sayyidatina Khadijah adalah isteri yang pertama dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu datang semasa Khadijah menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, barulah Rasulullah SAW berkahwin dengan isteri-isteri baginda yang lain. Jadi, wanita pertama yang memeluk Islam dalam soalan yang pertama ini ialah Sayyidatina Khadijah. Soalan yang kedua. Kemanakah orang Islam berhijrah kali pertama? Soalan ini di bawah tajuk Hijrah kali pertama. Semasa zaman baginda Rasulullah SAW, orang Islam hanya berhijrah ke 2 tempat sahaja, iaitu kali pertama ke Habsyah, kali kedua ke Habsyah, dan kali ketiga ke Madinah. Hijrah kali pertama dan kali kedua ke Habsyah tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kali pertama diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan, dan hijrah kali kedua diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Dan hijrah kali ketiga ke Madinah diketuai sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jawapan bagi soalan yang kedua ini ialah hijrah ke Habsyah. Mari kita lihat. Tempat yang pertama dinyatakan di sini ialah Syam. Syam adalah tempat perniagaan yang terkenal atau tempat perdagangan yang terkenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan jawapan yang kedua ialah Yathrib. Yathrib adalah nama asal bagi Madinah sebelum ditukar oleh baginda Rasulullah SAW kepada nama Madinah. Nama Madinah ialah Yathrib. Dan pilihan jawapan yang keempat adalah Taif. Taif adalah salah satu tempat yang mana Rasulullah menyampaikan dakwah baginda. Di sana baginda diejek dan dilontar dengan batu dan najis semasa menyampaikan dakwah. Jadi, jawapan yang tepat bagi soalan yang kedua ialah Habsyah. Soalan ketiga. As-Siddiq ialah gelaran untuk Sayyidina. Mari kita lihat pilihan jawapan yang ada. Pilihan jawapan yang pertama, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar digelar dengan gelaran As-Siddiq. Beliau digelar dengan gelaran As-Siddiq kerana beliau adalah orang yang membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda pulang daripada
peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda telah diejek dan dipersendakan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lalu Abu Bakar tampil dan membenarkan segala kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menggelarkan Saidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, yang bermaksud yang membenarkan. Pilihan jawapan yang kedua pula ialah Saidina Umar. Saidina Umar adalah seorang sahabat yang sangat terkenal dengan ketegasannya. Baginda digelar dengan gelaran Al-Faruq. Al-Faruq bermaksud yang memisahkan yang hak dan yang batil, iaitu memisahkan di antara yang benar dan yang salah. Kemudian kita lihat pilihan jawapan yang ketiga ialah Saidina Uthman. Saidina Uthman adalah sahabat yang mengahwini dua orang puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kahwinan pertamanya bersama dengan Ruqayyah. Selepas kematian Ruqayyah, Saidina Uthman mengahwini puteri Rasulullah SAW, iaitu Ummu Kalsum. Jadi dengan mengahwini dua orang puteri baginda Rasulullah SAW ini, beliau digelar dengan gelaran Dzunnurain. Kemudian pilihan jawapan yang keempat ialah Saidina Ali. Saidina Ali digelar dengan gelaran Karamallahu wajhah kerana beliau tidak pernah menyembah berhala dan beliau adalah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Jadi jawapan bagi soalan yang ketiga ialah Saidina Abu Bakar. Soalan yang keempat, apakah nama asal Madinah? Mari kita lihat pilihan jawapan yang pertama, Yaman. Yaman adalah sebuah negara di selatan Mekah. Jadi ia tiada kaitan dengan Madinah. Pilihan yang kedua ialah Syam. Syam, seperti yang dikatakan pada soalan yang kedua tadi, ialah pusat perdagangan yang terkenal atau pusat perniagaan yang terkenal. Negeri Syam terletak di Lubnan, Syria, Palestin dan Jordan. Kemudian Yathrib. Yathrib adalah sebuah tempat yang terletak di utara kota Mekah. Yathrib adalah tempat penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW membina negara Islam yang pertama, dan nama Yathrib ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah. Selain Yathrib, Madinah juga dikenali sebagai nama Thayyibah, yang mana ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW semasa Isra', baginda berhenti di 3 tempat untuk menunaikan solat. Salah satunya adalah di Thayyibah. Jibril memberitahu Rasulullah SAW bahawa negeri Thayyibah ini adalah tempat baginda akan berhijrah. Kemudian pilihan yang keempat ialah Taif. Taif, seperti yang disebut dalam soalan yang kedua tadi, adalah tempat Rasulullah SAW berdakwah. Jadi jawapan bagi soalan yang keempat adalah Yathrib. Soalan kelima, Masjid An-Nabawi terletak di... Mari kita lihat pilihan jawapan yang pertama ialah Madinah. Madinah adalah negara Islam yang pertama dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemerintahan tersebut, baginda telah membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Nabawi.
Pilihan yang kedua ialah Mekah. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempat baginda membesar. Di sana terdapat sebuah masjid yang sangat terkenal, iaitu Masjidil Haram. Kemudian pilihan jawapan yang ketiga ialah Syam. Berhampiran dengan dataran Syam terdapat sebuah masjid yang terkenal juga, iaitu di Palestin. Masjid tersebut ialah Masjidil Aqsa. Dan pilihan yang keempat adalah Habsyah. Habsyah adalah tempat penghijrahan pertama orang-orang Islam. Jadi, jawapan bagi soalan yang kelima adalah Madinah. Masjid An-Nabawi terletak di Madinah. Soalan yang keenam, sebelum kedatangan Islam, ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum. Mari kita lihat pilihan jawapan yang pertama, Aus. Aus adalah kaum yang terdapat di Madinah. Kaum Aus adalah antara kaum yang terbesar terdapat di Madinah. Dan kaum ini disatukan dengan kaum Khazraj untuk membentuk umat Islam di Madinah, dan mereka digelar dengan gelaran Ansar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang kedua, Quraisy. Quraisy adalah kaum yang terbesar terdapat di kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah terdiri dari kaum Quraisy. Pilihan yang ketiga ialah Khazraj. Khazraj juga adalah satu kaum yang besar yang terdapat di kota Madinah. Kaum Khazraj ini disatukan dengan kaum Aus dan digelar dengan Ansar. Dan pilihan yang keempat ialah kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga terdapat di Madinah. Dan semasa di Madinah, mereka adalah kaum yang mendominasi dan menguasai ekonomi semasa di Madinah sebelum kedatangan Islam. Jadi jawapan bagi soalan yang keenam ialah Yahudi. Soalan ketujuh ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah selama berapa tahun? Pilihan jawapan yang pertama, 25 tahun. Pilihan jawapan yang kedua, 23 tahun. 23 tahun adalah jumlah keseluruhan tempoh dakwah Rasulullah SAW semenjak baginda dilantik menjadi Rasul sehinggalah baginda wafat. Kemudian, pilihan yang ketiga, 13 tahun. 13 tahun adalah tempoh dakwah Rasulullah SAW semasa di Mekah, yang mana 3 tahun daripada 13 tahun ini adalah dakwah secara sembunyi atau secara rahsia, manakala 10 tahun lagi adalah dakwah Rasulullah SAW di Mekah secara terang-terangan. Kemudian pilihan yang keempat, 10 tahun. 10 tahun adalah tempoh dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan jawapan bagi soalan yang ketujuh ialah 10 tahun. Soalan ke-8, siapakah yang melaungkan azan pertama? Pilihan jawapan yang pertama ialah Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat yang ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk melaungkan azan. Pilihan jawapan yang kedua pula ialah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah hamba pertama yang memeluk Islam dan dia juga adalah anak angkat kepada Rasulullah SAW. Pilihan jawapan yang ketiga ialah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Beliau adalah panglima tentera Islam yang termuda. Dan pilihan jawapan yang keempat ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ialah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal dengan kehebatan dalam mengatur strategi peperangan, sehingga kan beliau digelar dengan gelaran Saifullah. Jadi jawapan bagi soalan ke-8 ialah Bilal bin Rabah. Soalan ke-9, Al-Quran mula diturunkan dalam bulan. Mari kita lihat pilihan yang pertama, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab terkenal dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pilihan yang kedua, bulan Sya'ban. Tiada peristiwa yang masyhur berlaku di bulan Sya'ban. Dan pilihan yang ketiga ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan mengandungi pelbagai peristiwa yang terkenal. Antaranya ialah yang pertama, peristiwa Nuzulul Quran atau peristiwa penurunan ayat Al-Quran yang pertama di Gua Hira. Yang kedua, peristiwa peperangan Badar. Pilihan jawapan yang keempat ialah bulan Syawal. Bulan Syawal terkenal dengan peristiwa peperangan Uhud dan Khandaq. Jadi, jawapan yang tepat bagi soalan yang ke-9 ialah bulan Ramadan. Soalan ke-10, 27 Rejab berlakunya peristiwa. Mari kita lihat pilihan jawapan. Pertama, Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzul Quran atau peristiwa penurunan wahyu yang pertama adalah peristiwa yang berlaku pada tarikh 17 Ramadan tahun pertama kenabian. Pilihan yang kedua ialah peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, yang mana peristiwa tersebut berlaku pada tahun yang dikenali sebagai tahun kesedihan atau tahun duka cita, di mana pada tahun tersebut Rasulullah SAW telah kehilangan dua insan yang baginda sayang, iaitu isteri baginda Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Pilihan yang ketiga, Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah peristiwa yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah. Dan pilihan yang keempat adalah peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Jadi, jawapan yang tepat bagi soalan ke-10 ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mari kita lihat soalan 11 hingga 15, iaitu 5 markah. Arahan bagi soalan ini ialah padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba. Di sini terdapat dua kumpulan kenyataan, iaitu alif, dan di sebelah sini ialah kenyataan ba.
Mari kita padankan kenyataan-kenyataan tersebut. Soalan ke-11. Mengumpul Al-Quran. Mari kita lihat padanannya. Jasa Nabi Muhammad SAW atau jasa Sayyidina Abu Bakar. Mengumpul Al-Quran adalah jasa Sayyidina Abu Bakar. Kerana pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum lagi ditulis, tetapi ia dihafal oleh sahabat-sahabat baginda SAW. Semasa zaman Sayyidina Abu Bakar, penghafal-penghafal Al-Quran telah ramai yang syahid dalam peperangan-peperangan. Bimbang penghafal-penghafal Al-Quran ini semakin berkurangan dan bimbang akan lenyapnya Al-Quran begitu saja, Sayyidina Abu Bakar telah mengambil inisiatif untuk mengumpul Al-Quran. Soalan ke-12. Mengembangkan agama Islam di Madinah. Mengembangkan agama Islam di Madinah adalah jasa Nabi Muhammad SAW, iaitu semasa peristiwa penghijrahan baginda ke kota Madinah. Dan perkembangan ini telah berlaku sebelum peristiwa itu lagi, di mana apabila berlakunya perjanjian Aqabah 1 dan 2, Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah di Bukit Aqabah, bermula dari situlah tersebarnya agama Islam di kota Madinah. Soalan ke-13. Memerangi Nabi palsu. Memerangi Nabi palsu adalah jasa Sayyidina Abu Bakar. Ini kerana pada zaman Sayyidina Abu Bakar telah ramai yang mengaku sebagai Nabi, menggantikan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kemunculan Nabi-Nabi palsu tersebut telah diperangi oleh kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Soalan ke-14. Menyatukan orang Muhajirin dan Ansar. Penyatuan ini adalah jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Perkara ini berlaku ketika penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan soalan yang ke-15. Memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Memerangi golongan yang enggan bayar zakat ini adalah jasa Sayyidina Abu Bakar. Ini kerana pada zaman Sayyidina Abu Bakar ramai yang enggan membayar zakat kerana mereka menganggap Sayyidina Abu Bakar tidak layak untuk memungut zakat. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang layak memungut zakat. Walhal zakat itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi golongan yang enggan membayar zakat ini diperangi oleh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Dan mari kita lihat soalan 16 hingga 20, iaitu 5 markah. Masih lagi dalam bentuk padankan jawapan. Arahannya ialah padankan kumpulan alif dengan kumpulan ba. Ini adalah bentuk padanan yang kedua. Kalau kita lihat bentuk yang pertama tadi adalah 5 kepada 2. Tapi pada kali ini bentuk padanannya ialah 5 kepada 5. Jadi mari kita sesuaikan penyataan-penyataan yang ada pada kedua-dua kumpulan ini. Soalan 16. Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira.
Peristiwa ini berlaku pada tahun pertama kenabian. Ia bertarikh 17 Ramadan tahun pertama kenabian. Soalan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Tempoh dakwah 13 tahun Rasulullah, baginda melaluinya di Mekah. Di mana yang disebutkan tadi, 3 tahun secara sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Soalan ke-18, tempat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sulit. Darul Arqam. Rasulullah SAW berdakwah secara sulit atau rahsia selama 3 tahun di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, atau dikenali rumahnya dengan gelaran Darul Arqam, yang bermaksud rumah Al-Arqam. Soalan ke-19, tempat Rasulullah SAW menerima perintah solat. Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW menerima perintah solat di Sidratul Muntaha semasa peristiwa Mi'raj. Di sinilah Rasulullah pada asalnya menerima 50 waktu solat sehari semalam. Kemudian dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan soalan ke-20, dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi adalah masjid yang dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selepas peristiwa penghijrahan ke Madinah. Soalan 21 hingga 25, iaitu 5 markah. Arahannya ialah isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Di sini terdapat beberapa pilihan jawapan yang perlu kita pilih untuk diisikan di tempat-tempat kosong pada soalan. Jika kita lihat, terdapat 5 soalan dan 5 tempat kosong, manakala terdapat 6 pilihan jawapan. Mengapa terdapat 6 pilihan jawapan? Ini adalah untuk mengelirukan kita. Jadi, berhati-hati semasa menjawab soalan ini. Mari kita lihat soalan ke-21. Al-Masjidul Haram terletak di Mekah. Masjidul Haram terletak di Mekah, yang mana di masjid ini dan terletaknya Kaabah. Soalan ke-22, semasa peristiwa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat. Semasa peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW telah menerima kefarduan solat di Sidratul Muntaha, seperti yang diceritakan tadi. Peristiwa Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui 7 tingkatan langit. Itu adalah peristiwa Mi'raj. Manakala peristiwa Isra' pula adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemudian mari kita lihat soalan ke-23. Peristiwa Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Peristiwa Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu bertarikh 17 Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Soalan ke-24. Muamalat
sebelum Islam berunsur riba. Riba bermaksud penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada hutang. Perbuatan riba ini adalah suatu perbuatan yang berbentuk penindasan. Perbuatan ini kerap dilakukan pada zaman jahiliyah. Setelah kedatangan Islam, perbuatan ini diharamkan bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Soalan ke-25, nama surah pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Alaq. Surah ini diturunkan ketika penurunan wahyu yang pertama yang berlaku di Gua Hira. Iaitu ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut adalah ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira. Soalan 26 hingga 30, iaitu 5 markah. Arahannya ialah garis pada jawapan yang betul. Jika kita lihat, pada setiap hujung soalan terdapat 2 pilihan jawapan yang berada di dalam kurungan. Jadi kita hendaklah menggariskan jawapan yang betul. Pastikan kita menggunakan pembaris. Mari kita lihat soalan ke-26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi daripada pihak musuh di, pilihan jawapannya ialah Jabal Uhud dan Gua Thur. Dan jawapannya ialah Gua Thur. Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari dengan Sayyidina Abu Bakar semasa perjalanan penghijrahan ke Madinah. Untuk mengelakkan perjalanan tersebut dijejaki oleh musuh yang ingin menangkap baginda. Seterusnya soalan ke-27. Ketika berusia 63 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu atau wafat. Jawapannya ialah wafat. Semasa usia baginda 63 tahun, baginda telah wafat. Peristiwa ini berlaku pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Soalan ke-28. Tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah adalah untuk berniaga atau berdakwah. Jawapannya ialah berdakwah. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah adalah untuk mengembangkan agama Islam. Soalan ke-29. Negeri Syam merupakan pusat ibadah atau perniagaan. Jawapannya ialah perniagaan. Negeri Syam memang terkenal sebagai pusat perniagaan kerana kedudukannya yang sangat strategik. Dan soalan yang ke-30 ialah ketua tentera Islam ketika pembukaan kota Mekah ialah Rasulullah atau Umar Al-Khattab. Jawapannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika peristiwa pembukaan kota Mekah atau dikenali sebagai peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah adalah ketua tentera semasa peristiwa tersebut. Setiap peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW, sudah tentulah baginda yang menjadi ketuanya. Soalan 31 hingga 40, iaitu 10 markah. Arahannya, tandakan tanda betul pada penyataan yang betul dan tanda pangkah pada penyataan yang salah. Bentuk soalan ini memerlukan kita menandakan dengan tanda betul atau right pada penyataan yang betul dan tanda pangkah pada penyataan yang salah. Jika kita lihat di setiap hujung ayat soalan tersebut, terdapat ruang untuk kita menandakan sama ada dengan tanda betul atau pangkah. Mari kita lihat soalan 31. Al-Masjidul Aqsa terletak di Madinah. Al-Masjidul Aqsa adalah masjid yang terletak di Palestin. Jadi, penyataan pada soalan ini adalah penyataan yang salah. Soalan ke-32, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan selama tempoh dakwah Rasulullah SAW. Dakwah baginda bermula semenjak usia baginda 40 tahun hinggalah baginda wafat, iaitu pada usia 63 tahun. Jadi tempoh dakwah baginda ialah 23 tahun, sama dengan tempoh penurunan Al-Quran. Penyataan pada soalan ini adalah penyataan yang betul. Soalan 33. Rasulullah SAW tidak pernah menjadi ketua perang. Dalam setiap peperangan yang disertai oleh baginda Rasulullah SAW, bagindalah yang akan menjadi ketua bagi orang-orang Muslim. Jadi, penyataan pada soalan ke-33 ini adalah penyataan yang salah. Soalan 34. Al-Quran dan As-Sunnah adalah pegangan utama umat Islam. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber rujukan utama bagi umat Islam dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi, penyataan pada soalan 34 ini adalah penyataan yang betul. Soalan ke-35, antara mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah peristiwa bulan terbelah dua. Peristiwa bulan terbelah dua berlaku di Jabal Qubais, ketika mana Rasulullah SAW telah dicabar oleh orang kafir untuk membelah bulan bagi menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu baginda memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terbelahlah bulan. Jadi, penyataan pada soalan 35 ini adalah pernyataan yang betul. Soalan 36. Dakwah Rasulullah SAW ditentang oleh golongan Yahudi Madinah. Golongan Yahudi di Madinah tidak menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi penyataan pada soalan 36 ini adalah penyataan yang betul. Soalan ke-37, orang Islam yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Ansar. Orang-orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dikenali sebagai golongan Muhajirin. Jadi, penyataan pada soalan 37 ini adalah penyataan yang salah. Soalan ke-38, Rasulullah SAW pernah dilontar dengan batu ketika berdakwah di Habsyah.
Rasulullah SAW pernah dilontar dengan batu dan najis ketika peristiwa dakwah di Taif, seperti mana yang telah kita bincangkan pada soalan-soalan yang sebelum ini. Jadi, penyataan pada soalan 38 ini adalah penyataan yang salah. Soalan ke-39, dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui 7 tingkatan langit, dan pada setiap langit tersebut Rasulullah telah berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu. Di langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit yang ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Rasulullah SAW telah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Rasulullah SAW telah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Rasulullah SAW telah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi, pernyataan pada soalan ke-39 ini adalah pernyataan yang betul. Soalan ke-40, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa tiba di Madinah ialah membina masjid. Rasulullah SAW telah membina masjid pertama sebelum tiba di Madinah, iaitu Masjid Quba. Kemudian setelah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah dan membina negara Islam yang pertama, Rasulullah SAW telah membina pula masjid yang kedua, iaitu Masjid An-Nabawi. Jadi, pernyataan pada soalan ke-40 ini adalah pernyataan yang betul. Jadi, begitulah perbincangan dan kupasan tentang soalan-soalan sirah bahagian A tahun 2017. InsyaAllah kita akan sambung lagi membincangkan dan mengupas tentang kertas soalan ini pada video yang akan datang. Ustaz harap video ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like dan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terkini daripada Ustaz. Dan jangan lupa juga untuk share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang mendapat manfaat daripadanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.